Assalamualaikum, nama saya Siti Nurhayah Metia Rahman dari program Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Nombor matrik saya 106-2021-020016. Nama saya Nur Ain Nabila binti Khairul Nizam, nombor matrik 106-2021-2001. Hai, nama saya Nur Aida Masara binti Maskin, nombor ID matrik saya 106-2020-007-0021. Program saya terfikir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akila binti Azan, nombor matrik 106-2021-004 dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Definisi. Menurut Sifat, pada tahun 1999, Attention Deficit Disorder adalah masalah suka, memberi tumpuan dan mengawal desakan diri. Menurut beliau lagi, Attention Deficit Disorder merangkumi hyperactive activity, iaitu keaktifan melampau. Keaktifan melampau ini dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Menurut Gasmini Kasim pada tahun 1992, sindrom hyperkinesis iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder digunakan untuk menerangkan tingkah laku kanak-kanak yang tidak boleh duduk diam, kurang tumpuan perhatian, terlalu lasak, impulsif, resah, suka merosakkan harta benda dan mudah mengalihkan perhatian terhadap sesuatu perkara. Berdasarkan definisi yang diberikan, kami dapat merumuskan Attention Deficit Disorder adalah satu tingkah laku kanak-kanak yang menunjukkan kurang daya tumpuan terhadap satu perkara. Seterusnya, kami dapat merumuskan Attention Deficit Hyperactivity Disorder ialah masalah kanak-kanak yang tidak dapat menumpukan perhatian, terlalu aktif, impulsif ataupun gabungan antara tidak dapat menumpukan perhatian terlalu aktif dan impulsif. Ciri-ciri ADD dan ADHD. Menurut SOSA, pada tahun 2001, seperti yang dilaporkan oleh Houston pada tahun 2004, terdapat 3 ciri khusus ketidakupayaan Attention Deficit Disorder atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, iaitu tidak dapat memberikan tumpuan, hyperaktif dan impulsif. Menurut Bailey pada tahun 2006, terdapat 8 ciri kanak-kanak yang tidak dapat memberi tumpuan. Antara ciri-ciri itu ialah kanak-kanak sering gagal memberi tumpuan yang teliti terhadap sesuatu perkara, tidak mematuhi arahan guru, mempunyai masalah untuk mengata tugas dan aktiviti, merasa ingin cepat menyelesaikan sesuatu tugasan dan tumpuan mudah bertukar. Selain itu, kanak-kanak yang tidak dapat memberi tumpuan juga suka mengelak, tidak suka atau keberatan hendak melakukan sesuatu tugas. Seterusnya, selalu kehilangan barang dan mudah lupa sesuatu perkara. Kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada 6 ciri-ciri tersebut dan ciri-ciri itu telah wujud sekurang-kurangnya 6 bulan dikesan menghidapi ketidakupayaan Attention Deficit Disorder. Di samping itu, kanak-kanak juga mempunyai masalah untuk bermain dan terlibat dalam aktiviti masa lapang dengan senyap. Seterusnya, kanak-kanak selalu sibuk atau aktif bergerak dan selalu bercakap secara melampau atau berlebih-lebihan. Kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada 6 ciri ketidakupayaan Attention Deficit Disorder dan 6 ciri-ciri hyperaktif dikesan menghadapi Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Menurut Bailey, pada tahun 2006, terdapat 5 ciri-ciri impulsif. Antaranya ialah selalu memberi jawapan sebelum soalan lengkap diajukan, kurang sabar atau menghadapi masalah ketika menemui giliran dan sering mengganggu atau mencelah perbualan atau aktiviti orang lain. Selain itu, kanak-kanak juga selalu membuat pertimbangan yang salah dan mudah mengalami kemenangan. Berdasarkan ciri-ciri ketidakupayaan
ketidakupayaan attention deficit disorder dan ketidakupayaan attention deficit hyperactivity disorder. Kami dapat merumuskan ketidakupayaan attention deficit hyperactivity disorder dengan impulsif, merangkumi ciri-ciri tidak dapat memberi tumpuan, hyperaktif dan impulsif. Apakah ADD atau ADHD? Sebenarnya, ADD dan ADHD berbicara tentang satu kondisi yang sama. Beberapa orang juga menggunakan istilah ADD dan ADHD secara bergantian, meskipun terminologi medis yang sebenar saat ini adalah ADHD atau Attention Deficit or Hyperactive Disorder. Teknologi diagnostik untuk gangguan kejiwaan dan perilaku berasal dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental. Manual ini diiris oleh APA, American Psychiatric Association, dan digunakan oleh doktor dalam mengidentifikasikan ADHD. Nama-nama berbagai diagnosa telah berubah selama bertahun-tahun sebagai serangkaian pembaruan. ADD adalah istilah diagnostik yang digunakan dalam edisi ketiga DSM yang dirilis pada tahun 1980. Kemudian revisi DSM mengubah nama diagnosis menjadi Attention Deficit atau Hyperactive Disorder untuk mencerminkan temuan baru dalam penelitian. Sejarah diagnosis ADHD. Hyperactive telah lama menjadi bagian dari kondisi manusia. Sir Alexander Crichton menggambarkan kegelisahan mental dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Origin of Mental Derailment, sebuah penyelidikan tentang sifat dan asal-usul gangguan mental yang ditulis pada tahun 1798. ADHD pertama kali dengan jelas digambarkan oleh doktor anak dari Inggeris Sir George Steele pada tahun 1902, di mana dia menemukan bahawa beberapa anak yang mengalami gangguan tidak dapat mengendalikan perilaku mereka seperti yang dilakukan seorang anak pada umurnya, tetapi mereka masih cerdas. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ADHD telah mengubah dari waktu ke waktu. APA menerbitkan Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental yang pertama, DSM-1, pada tahun 1952. Di dalamnya, ADHD disebut sebagai disfungsi otak minimal. Di tahun 1987, istilah ADHD diperkenalkan ketika APA merilis versi revisi dari DSM-3. Mereka menghapus perbezaan hyperaktivitas dan mengubah terminologinya menjadi Attention Deficit Hyperactive Disorder, iaitu ADHD. APA mengkombinasikan tiga gejala kurangnya perhatian, impulsivitas, menjadi satu jenis dan tidak mengidentifikasi satu jenis ADHD dengan faktor dominan kurangnya perhatian, jenis ADHD dengan faktor dominan iaitu hyperaktif impulsif, dan jenis ADHD gabungan. Istilah-istilah ini diperkenalkan dalam DSM-5 yang diterbitkan pada tahun 2013. Penyebab ADHD adalah di antara 3 risiko utama. Faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam perkembangan ADHD termasuklah genetik. ADHD boleh diwarisi dan kajian menunjukkan bahawa gen mungkin memainkan peranan. Persekitaran. Faktor persekitaran tertentu seperti pendedahan lambung boleh meningkatkan risiko. Perkembangan. Masalah dan sistem saraf pusat pada saat-saat penting dalam perkembangan boleh memainkan peranan. Kesan. Hal berikut pula adalah perkara yang disalah tafsirkan terhadap kanak-kanak ADHD. Pertama, pencapaian akademik yang rendah disebabkan masalah pembelajaran yang lain. Kedua, kurang daya tumpuan kerana epilepsi atau sawan jenis Pittman. Ketiga, infeksi atau jangkitan telinga yang menjejaskan pendengaran sesekali. Keempat, suka memusnahkan barang atau responsif akibat keresahan atau kemurungan. Kelima, menghadapi masalah di rumah.
memuaskan gejala menjaga sihat adalah penting bagi semua kanak-kanak, terutama kanak-kanak dengan ADHD. Selain terapi, tingkah laku dan ubat-ubatan menjalani amalan segala hidup sihat juga dapat membantu mereka dengan menangani gejala ADHD. Mereka adalah beberapa tingkah laku sihat yang boleh dipraktikkan oleh penjaga kepada kanak-kanak dengan ADHD. Yang pertama, mengamalkan terapi makan makanan sihat seperti makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian serta memilih sumber protein tanpa lemak. Yang kedua, menyertai aktiviti fizikal harian berdasarkan usia. Yang ketiga, melihatkan jumlah masa skrin harian dari TV, komputer, telefon dan juga elektronik lain. Yang keempat ataupun yang terakhir, mendapatkan jumlah tidur yang disyorkan setiap malam berdasarkan usia yang telah ditetapkan. Cara merawat ADHD. Dalam kebanyakan kes, rawatan terbaik bagi ADHD ialah kombinasi terapi, tingkah laku dan ubat-ubatan. Untuk kanak-kanak prasekolah 4 hingga 5 tahun, rawatan utama yang disyorkan ialah terapi tingkah laku sebelum menggunakan ubat-ubatan sebagai solusi seterusnya. Ubat-ubatan lazimnya disyorkan kepada kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke atas. Ubat yang paling biasa digunakan adalah metformin ataupun dikenali sebagai Ritalin. Namun, terdapat kesan sampingan yang mungkin dialami oleh kanak-kanak ini seperti hilang selera makan, penurunan berat badan dan masalah tidur. Jika akan berjumpa dan berbincang dengan doktor, sekiranya ingin mendapatkan informasi dengan lebih lanjut tentang penggunaan ubat-ubatan ini. Apakah risiko pada ADHD? Terdapat banyak faktor risiko yang boleh menyebabkan ADHD. Dan ini adalah beberapa perkara biasa, termasuk rasa marah seperti ibu bapa atau adik-beradik. Dengan ADHD atau gangguan kesihatan mental yang lain, pendedahan kebetulan alam sekitar seperti tambang ditemui terutama dalam cat dan paip di babon bunga lama. Ibu yang mengambil dadah, mengambil alkohol ataupun merokok semasa kehamilan dan boleh menyebabkan kelahiran peramatang.